aspek alasan sebenarnya kan. Tapi cuma kamu tumpukan yang mana yang dekat nak keluar tu boleh tumpukan kan. Okey. Tengok soalan ni kan. Okey, ni Swiss automatic kipas. Ni gambar yang pertama. Dia bagi litar macam ni, dia suruh ubah suai litar ni menjadi litar supaya dapat menghidupkan kipas. F ni kipas kan? Menghidupkan kipas. Okey. Okey, tengok kan? Ni contoh. Jadi bila fikir tentang kipas, keadaan yang diperlukan panas. Betul tak? Bila panas, baru kamu nak on kipas. Takkan sejuk kamu nak on kipas kan? Jadi bila panas, nak on kipas. Jadi nak mengesan panas tu, kita kena pilih satu alat sensor ataupun pengesan yang dinamakan apa dia? Apa pengesan untuk panas? Termistor. Termistor. Inilah nama dia, termistor. Jadi LDR ni untuk mengesan cahaya. Boleh? LDR ni mengesan cahaya, termistor untuk mengesan haba ataupun suhu kan? Suhu. Jadi nak ingat senang, kalau LDR berfungsi secara normal, okey, LDR, cikgu saya teranglah, dia seeloknya letak di belah bawah. Kenapa? LDR, L low, di bawah, low. Boleh kan? LDR. Itu cara ingatlah. Kalau termistor kita letak di bahagian atas. Sebab termistor depan hurufnya T. Termistor. Top. Top kan? Top. Ini low, atas, top. Boleh kan? Boleh ingat? Itu contoh. Okey, tengok soalan ni. Jadi dekat sini Swiss automatic switch. Dekat sini lah kan. Okey, apa yang kita akan letak sini dekat dia panggil collector circuit. Sini terminal positif, sini terminal negatif, arus akan mengalir ke sini, dia akan lalu dekat LED ni kan. Jadi untuk menukarkan litar ni, dia panggil litar pengumpul. Ini panggil litar pengumpul. Okey, dekat sini kita nak ubah, kita letakkan satu alat. Tengok, apa gambar ni? Apa nama ni? Apa nama ni? Kita panggil. Tengok kan. Tekan sikit lah. Ni. Apa nama ni? Kita namakan sebagai Swiss geganti. Swiss geganti. Kan? Switch geganti dekat sini kita letak. Jadi bila arus mengalir dekat sini, lalu dekat gegelung ni, dia macam elektromagnet, tindakan elektromagnet jugalah, dia akan jadi magnet. Dia akan jadi magnet, dia panggil induktor ni kan, dia jadi magnet dan switch ni akan dirapatkan. Bila rapat, automatik kipas akan menyala. Itu konsep dia. Boleh faham? Bila arus bergerak dari sini ke sini dan ke sini, dah mengalir melalui induktor ni, jadi switch ni akan rapat. Switch ni akan rapat dan menyebabkan litar kedua akan beroperasi. Jadi kita guna switch berganti. Dia ada dua litar. Litar pertama yang besar ni kita nampak ni. Bukan besar ni kan. Litar yang kedua adalah litar yang ni. Litar yang ada kipas ni. Okey, jadi dekat sini to switch the second circuit. Power supply 240 ataupun kita dapat menghidupkan kipas dengan ataupun menghidupkan litar kedua yang memerlukan bekalan 240 volt. Ni. Kita perlukan bekalan 240 volt. Jadi kipas ni tak boleh pakai bateri banyak ni ya. Macam kamu lah, satu bateri kecil kamu nak hidupkan kipas. Mana boleh? Kipas yang besar. Tak boleh. Jadi kita kena pakai volt yang tinggi. 240. Jadi kita jadikan switch ganti. Ataupun untuk ni kan. Relay switch. Okay. Boleh faham ke ni? Boleh. Elektronik ni kadang susah sikit kan. Kalau tak faham kita kena, kamu boleh tengok ada video cikgu lah. Dekat ni. Tapi cikgu rasa dia soalan struktur keluar satu lah kan. Elektronik tahun ni. Okey, R1. Kita nak tukar R1 ni. Tadi cikgu cakap dekat ni kita kena letak apa? Kita kena letak termistor. Letak mesti gambar bawah ni. Macam gambar bawah ni kan. Termistor. Letak ni. R1 kita tukar guna termistor. Ini tukar jadi ni. Okey kan. Kenapa? Termistor cikgu nak tanya sikit. Termistor bila suhu tinggi, bila persekitaran panas, rintangan termistor apa jadi? Tinggi ke rendah? Rintangan termistor. Bila? Tinggi. Ya? Tak dengar? Rendah. Bila suhu tinggi, rintangan termistor tinggi ke rendah? Rendah. Rendah, ya. Okay, kan?
Okey, kalau LDR pula, bila ada cahaya, rintangan tinggi ke rendah? Bila ada cahaya, rintangan. Tinggi. Okay, Kalau bila ada cahaya, rintangan rendah. Okey, cara nak ingat macam mana? Cikgu terang. Bila ada api ataupun bila ada haba, rintangan rendah untuk thermistor kan? Betul tak? Bila ada Betul. cahaya, rintangan rendah untuk LDR. Boleh tak? Jadi maksudnya bila ada rendah. Bila ada apa? Bila ada cahaya, rintangan rendah. Bila ada haba, rintangan rendah. Untuk thermistor, bila ada haba, rintangan rendah. Untuk LDR, bila ada cahaya, rintangan rendah. Boleh faham ke ni? boleh? LDR ni maksudnya ni lah, dalam bahasa Melayu panggil PPC kan. Perintang peka cahaya kan. Perintang peka cahaya. Okey. Jadi kita tukar. Ni R1 ni kita tukar dengan thermistor. Kenapa? Bila haba ada, dia akan mempunyai rintangan yang rendah kan. Rintangan rendah menyebabkan voltaj tapak tinggi lah. Ataupun transformer dapat dihidupkan. Okey, bila ada haba, rintangan dia rendah. Bila rintangan rendah, voltan, beza keupayaan thermistor akan jadi rendah juga. Bila rendah, voltan tapak yang ni jadi tinggi. Voltan tapak jadi tinggi. Bila voltan tapak tinggi, voltan tapak cukup untuk menghidupkan transistor. Jadi transistor dapat dihidupkan. Jadi arus bukan pengeluar, panggil apa? Arus emitter kan? IE kat sini kan. Pengeluar akan keluar dan untuk melengkapkan litar. Bila melengkap litar, semua gegelung ni akan bertindak seperti magnet lah. Itu contoh lah cikgu bagi kan. Atau kalau ada lampu, lampu menyala lah semua kan. Switch akan dihidupkan lah kan. Itu cara dia kan. Ini kita panggil arus tapak kan. Kalau dekat R2 ni, arus tapak akan lalu. Okay, kan? Okey, yang kedua. Pengesan yang kita pilih tadi, kita jawab dah. Kita pilih pengesan thermistor. Ini alasan dia lah. Bila haba tinggi, rintangan rendah. Ataupun kata dia sensitif kepada suhu. Sensitive to temperature. Ataupun heat, haba. Itu pengesan. Tapi yang penting kamu tahu bagaimana dia sensitif. Bila haba bertambah, rintangan berkurang. Okey, LDR. LDR kita gantikan dengan tak mau LDR tak mau sini kan. Kita gantikan dengan apa? Ataupun LDR nama lain dia PPC, perintang peka cahaya. LDR kita tukar dengan R1. Kan? R1. Tukar dengan R1. Kenapa tukar R1? Tugas R1 ialah menghasilkan voltan tapak yang tinggi ataupun cukup untuk menghidupkan transistor bila IB mengalir. Itu dah. Jadi cikgu beritahu kamu ada dua voltan. Ini voltan bateri. Ini voltan simpang. Ini voltan tapak. Okay, kan? Bila voltan simpang rendah, voltan simpang apa? Voltan thermistor rendah kan? Voltan tapak VB base kan? Voltan tapak bertambah. Bila voltan tapak bertambah apa jadi? Dia menghasilkan arus apa ni? Arus tapak. Okey. Dan dapat menghidupkan transistor ni. Arus tapak ni mengalir melalui R2 ni dan dia dapat menghidupkan transistor. Apabila transistor dihidupkan, litar akan menjadi lengkap dan switch geganti akan berfungsi. Boleh faham itu konsep dia Okey. Susah sikit kadang nak terang benda ni tapi itulah cikgu contoh kan. Jadi kipas akan beroperasi di kata sini. Kipas dan 240 volt disusun secara bersiri. Contoh. Maksudnya bersiri apa? Ni letak ni. Bersiri lah ni. Kenapa? Supaya susunan ni supaya kita nak siri kat sini jawapan. Supaya apa? Supaya kipas dapat berfungsi secara normal atau mendapat bekalan 240 volt. Jadi kipas tu boleh dihidupkan lah dengan switch ni. Okey, boleh faham dah ni Boleh tak? Boleh. Boleh Kalau tak faham boleh tanya cikgu lah Cikgu. Tapi nak terang yang detail tu kena, kalau nak faham balik kena basic pada kelas balik
Dia dah. Tapi yang tips yang cikgu ingat kali ni iaitu thermistor terletaknya di atas sebab T top, LDR letak di bawah untuk low. Kalau kamu nak ingat lah. Kalau sistem lah, ikut sistem lah, ni switch kipas kita pakai thermistor lah. Kalau kita pakai LDR, kita seloknya letak di belah bawah. Okey. Okey dah. Kita pergi pada soalan seterusnya, sistem penggera kebakaran. Ni pun melibatkan cahaya ke apa ni? Kalau sistem kebakaran ni. Kita pakai LDR ke kita nak pakai thermistor? Siapa yang jawab? LDR ke thermistor? Thermistor. Ya, kita Thermistor. jawab thermistor Okey, thermistor. Jadi kita letak thermistor letak belah mana? Kat sini. J apa? J kita letak apa? Thermistor. Ya, kita ada. J ialah thermistor. Nampak? Thermistor. Kenapa letak thermistor? Tadi jawapan tadi dapat mengesan haba apabila suhu tinggi, rintangan rendah. Jawab macam tu kan. Rintangan berkurang apabila suhu bertambah. Resistance decrease when the temperature increase. Ni contoh. Kita letak thermistor. Pilih thermistor kan. Okay, boleh kan? Okay, boleh Nurhan kan? Okay. Okay, next kita pergi pada ni kan. Ni K. K kita letak apa? Kalau letak thermistor kat atas, bawah kita letak apa? Perintang. Kita letak perintang letak perintang ataupun resistor. Tujuan dia apa? Sebagai pembahagi keupayaan ataupun potential divider ataupun sebagai voltan tapak pun boleh sebagai voltan tapak untuk memastikan voltan tapak yang tinggi pun boleh. Letak perintang untukkan memastikan voltan tapak yang tinggi. Okey Okey Nurhan tolong tutup mic Nurhan Okey, terima kasih. Bertindak sebagai pembagi keupayaan Okey, ni contoh dah. Ataupun menghasilkan voltan tapak yang tinggi. Okey, kita tengok pada L. L kita letak apa? Masih juga kita letak perintang. Kenapa? Kenapa letak perintang? Sebab dia dapat, apa fungsi perintang sebenarnya? Anda tanya secara umum. Apa fungsi perintang? Siapa nak jawab? Fungsi perintang apa? Ataupun resistor, apa fungsi dia? Dapat. Okey Nurhan apa? Fungsi perintang. Tak apalah, cikgu jawab lah. Menghadkan arus. Boleh kan? Menghad. To fix the current. Tapi Kalau mengawal arus itu? Ya, menghadkan arus. Had. To limit the current. Okay. To fix the current. Jadi untuk L ni, apa arus yang mengalir dekat L ni? Arus tapak. Ya, arus tapak. Sebab arus tapak mengalir kat sini, jadi kita panggil dia menghadkan arus tapak. To fix the base current. Menghadkan arus tapak. Okey, boleh kan? Okey. Untuk yang seterusnya, M. M kan? M. Boleh tak nampak sikit nama M kan? M ni, seelok-eloknya kita letak benda yang boleh masuk. Tadi kita letak apa? Letak switch ganti kan? Kamu boleh letak lampu ke? Kamu boleh letak apa? Penggera ke? Kan? Apa bagi bunyi ke? Alarm ke? Boleh kan? Jadi dalam kes ini kita letak apa? Dalam M ni. Sebab dia penggera kebakaran. Alarm. Kita letak apa? Kita letak alarm atau penggera. Boleh kan? Alarm atau penggera. Kenapa letak penggera kat sini? Supaya penggera dapat bunyi, supaya dapat memberi amaran. Menghasilkan bunyi. Apabila arus pengumpul yang tinggi, dapat memberi amaran tentang kebakaran. Boleh kan? Itu contoh. Sebab ni soalan ni sistem kebakaran kan? Okey, N. N ni kita letak apa? N ni. Kapasitor. Apa tu? Tak dengar. Letak apa? Sel kering. Sel kering. Letak bateri jangan kapasitor pula. Bateri ni sebab bateri dia akan membekalkan arus lah untuk litar keseluruhan. Itulah dia punya apa? Sumber kan? Sumber untuk dia bergerak. Ni. Jadi letak sini bateri. Bateri mesti tengok kan? Soalan ni tak apalah. Dia bagi sini terminal positif dah kan? Sini negatif. Jadi arus mengalir dari sini. Tengok cikgu tunjuk kan? Dia bergerak ke sini. Sampai sini dia akan pecah kan? Dia akan lalu sini dan satu lagi pecah ke sini. Ini IC.
Ni IC dah akan berhenti kat sini kan. Jadi IB akan bergerak ke sini, ke sini, ke sini. Okey kan? Bila sampai ke sini, IB dan IC akan bercantum, dia akan bergerak jadi keluar jadi IE dan melengkapkan lita. Jadi bila kamu tengok, kamu pastikan yang sini mesti positif yang ni. Tapi masalah transistor ni tak ada pula arah dia. Nampak arah dia? Ni arah dia keluar sebenarnya kan. Arah dia keluar. Kalau arah keluar apa? NPN ke PNP? Arah NPN. keluar. NPN. Okay kan? Kalau arah dia masuk, PNP. Maksudnya masuk kelas PNP. Kelas bermula, PNP bermula. Boleh? Contoh cara dia ingat lah kan. Jangan kamu jawab macam tu pula, Bisa. Okey, kita pergi pada ni. N kita jawab tadi, drive cell atau pembekalan kuasa membekalkan voltan kepada lita. Ni contoh. Ini sistem penggera kan. Sistem penggera dalam ni. Ni soalan SPM, cikgu ubah suai sikit supaya sesuai untuk ulang kaji akhir lah. Okey kan. Okey, ni sama juga sistem penggera kebakaran. Kali ni cikgu tak mau jawab dan suruh kamu jawab. Boleh tak? Bagi kamu jawab pula lah. Kan. Okey, kita tengok JK. Penggera kebakaran kita perlukan apa? Kita perlukan Termister. ya, Termister untuk mengesah apa? Jadi JK kita letak apa? JK letak apa? JK kita letak apa? Termister. Jadi apa dia punya ni? Dia Untuk punya mengesah apa? alasan? Tu Apa? pengesahan apalah tadi kan? Rintangan berkurang kan? Lepas tu tinggal K ni. Okey, seterusnya kita tengok LM. LM kita letak apa? Perintang. Ya, perintang. Betul Amir kan? Perintang. LM kita letak perintang. Perintang. Apa tugas dia perintang? Apa tujuan perintang ni? Menghadkan arus. Ya, menghadkan arus tapak. Dia perintang. Lepas tu kita masuk pula NO. NO kita letak apa tu? Penggera. Ya, letak Alam. penggera. Sama kan? Penggera. Dekat sini dia ada pula letak relay switch ganti ni. Tak apalah. Tapi ni kita nak bagi bunyi lah. Sebab bagi apa? Amaran kebakaran kan. Penggera menghasilkan bunyi atau kamu kata dapat memberi amaran lah tentang kebakaran. NO. Okey, PQ dah ada dua. Ada dua set. Sel kan. Bateri. Satu sel 1 dengan sel 2. Jadi kamu nak pilih mana ni PQ ni? Sel 1 Sel ke 2? Kedua. Sel 2 kan. Kalau kamu letak macam sel 1, lita ni tak akan berfungsi. Kenapa tak berfungsi? Sebab pengumpul tu kena positif lah. Ya, pengumpul dia kena positif lah. Kalau sini positif, terminal positif ni kan. Sini pun kena positif juga. Jadi arus mengalir sini. Mengalir sini, dah betul boleh masuk sini kan. Okey, boleh faham tak? Okey. Jadi kalau kamu Boleh. letak dalam sel 1 tu, lita tak beroperasi, kita panggil kenapa tak beroperasi? Kamu jawab senang je. Sebab berlakunya pincang songsang ataupun reverse bias berlaku. Kan? Kamu jawab macam tu je. Arus tidak mengalir kenapa? Sebab pincang songsang terjadi ataupun reverse bias berlaku kan. Okey, ni contoh kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Automatic switch ataupun lampu menyala waktu mana ni? Waktu gelap, waktu malam lah tu. Menyalakan lampu waktu malam. Ni cerita orang malas lah. Malas tutup lampu. Malam-malam dia menyala automatik. Malas nak buka lampu lah. Jadi ada 4 lita yang sesuai. Dia suruh kamu pilih. Dia suruh kamu pilih sini. Okey, pertama sekali cikgu ingat untuk menyalakan lampu kita perlukan pengesan cahaya lah. Betul tak kan? Jadi kita pilih LDR ke termistor? LDR. LDR letak belah bawah ke belah atas? Bawah. Bawah. Okey, jadi tengok. Ini LDR salah. Waktu malam kan? Salah. Kecuali kata lampu menyala waktu siang. Terbaik. Ni betul lah. Okey, ni salah. Ni betul, nampak? LDR kat bawah. Termistor tak pakai. Tak mau. Jadi kita jawab J terus. Nampak? Senang kan? Jadi tengok ni. Jadi jenis detektor LDR. Pengesan. Light sensor. Apa alasannya? LDR sebagai apabila rintangan, apabila cahaya, ada cahaya
rintangan akan apa? Berkurang. Kurang. Berkurang. Ingat tadi juga, bila ada rintangan kurang. Bila ada cahaya rintangan rendah untuk LDR. Bila ada haba rintangan rendah untuk thermistor. Tu dia kan. Okey, ni LDR kita pilih ni. Bila pilih LDR, pilih kat bawah. Ni LDR boleh lah. Setakat ni pilih LDR dulu. Okey, yang kedua. Rintangan rendah. Detect the light. Okey, mengesan cahaya. Okey. Position detector. LDR mesti kita letak di belah bawah. Letak di belah bawah. Tujuan dia untuk menghasilkan apa? Kenapa letak belah bawah? Supaya menghasilkan arus yang mencukupi. Tapak. Ya, arus tapak yang mencukupi ataupun voltan tapak yang besar. VTU maksudnya voltan tapak, base voltage yang besar kan. Okey, bila base voltage yang besar, transistor boleh dihidupkan, activate, dapat dihidupkan dan litar menjadi lengkap, lampu akan menyala pada waktu gelap malam. Boleh Atau konsep dia lah. Okey, connection of dry cell. Sambungan dengan dry cell. Ni kamu kena tengok lah. Sambungan dia macam mana. Sambungan dia macam ni kan. Tekan juga jangan. Positif. Ya. Positif ke V. Faham maksud positif ke V? Jadi pahalnya jangan. Ni positif terminal. Sambungkan kepada V. Kita cakap macam tu. Maksudnya dia menghasilkan dalam keadaan forward bias lah. Ataupun pincang hadapan. Ataupun kita kata current boleh mengalir daripada dalam litar daripada collector to emitter. Current flow from collector to emitter. Current boleh mengalir daripada litar pengumpul kepada daripada pengumpul kepada pengeluar. Tu dalam transistor ni lah. Okey boleh Boleh. Kedudukan mentol. Mentol. Kita letak lah. Kamu tengok WX ke apa? Kita letak lah kedudukan mentol kat mana? WV. VW. Ataupun kita nak jawab atas transistor. Ini boleh lah. At the collector. Kawasan collector kan. Dekat transistor tak boleh kan? Atas transistor betul. Dekat tak boleh sebab dia terlalu umum. Jawab atas transistor gambar tu kan. Jadi tujuan dia dah tentu kalau lampu menyalakan, dapat menyala lah pada waktu malam. Ataupun dia lah kita kata lampu dihidupkan atau dapat dipasangkan pada waktu malam secara automatik. Okey boleh faham kan? Itu konsep LDR. Ingat LDR kita susun kat bawah. Kalau thermistor letak belah atas. Lagi satu bila ada rendah. Ingat itu idea dia. Bila ada rendah. Bila ada cahaya rendah rintangan. Bila ada haba, rintangan rendah. Itu konsep dalam LDR dengan thermistor kan. Okey, cikgu ingat setakat ni saja kelas cikgu. Ada apa-apa soalan tanya tentang ni? Automatic switch ni? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih. Dan insyaAllah kalau ada cikgu rasa ada masa terluang, cikgu buat kelas. Dan kalau kamu rasa sibuk nak belajar, jangan paksa diri kan. Tak join pun tak apa, cikgu buat rakaman kan. Cikgu buat rakaman dan cikgu akan hantar dekat grup kan. Okey, boleh kan? Okey, sekian saja. Cikgu harap besok kamu boleh jawab dengan elok lah. Matematik, paper matematik dan semua. InsyaAllah dapat A kan. A plus ke okey kan. Matematik kan. Okey, sekian saja cikgu. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.